Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu ABJ, Guru Sains Maya Anda. Video pada kali ini adalah berkaitan dengan tajuk di sebelah. Jom, mari kita tonton bersama-sama dengan cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan sambung lagi berkaitan dengan tajuk mikroorganisma. Jadi untuk kali ini kita akan membincangkan tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. So, apakah faktor-faktor yang anak-anak pelajar perlu ketahui yang akan mempengaruhi pertumbuhan ataupun pembiakan mikroorganisma? Okey, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma ada 5. Yang pertama ialah kelembapan, yang kedua ialah cahaya, yang ketiga suhu, seterusnya nilai pH, dan yang terakhir sekali ialah nutrien. Jadi kita akan tengok satu persatu bagaimanakah kelembapan, cahaya, suhu, nilai pH dan nutrien dapat mempengaruhi pertumbuhan ataupun pembiakan mikroorganisma. Okey, kita tengok dahulu yang pertama, kelembapan, faktor kelembapan. Okey, mikroorganisma sesuai tumbuh ataupun membiak dalam keadaan lembap. Kalau ada air ataupun kelembapan yang tinggi, maka sesuailah untuk pertumbuhan mikroorganisma. Manakala persekitaran yang kering menyebabkan mikroorganisma kurang aktif dan juga akan merencatkan pertumbuhan mikroorganisma. Okey, faktor yang kedua, cahaya. Ada sebahagian mikroorganisma hidup ataupun sesuai tumbuh ataupun membiak dalam keadaan bercahaya dan ada juga yang sesuai tumbuh ataupun membiak dalam keadaan gelap. Jadi yang mana satu yang sesuai tumbuh dalam keadaan bercahaya? Jadi mikroorganisma yang sesuai hidup dalam keadaan bercahaya ialah alga. So ingat lagi ada 5 jenis mikroorganisma yang kita dah bincang sebelum ini, dalam video yang sebelum ini. Cuba ulang balik. Yang pertama ialah bakteria, yang kedua virus, yang ketiga alga, yang keempat protozoa, yang kelima ialah kulat. Jadi ada 5 mikroorganisma yang perlu awak ingat. Jadi alga dia sesuai hidup ataupun tumbuh dan juga membiak dalam keadaan bercahaya. Kerana alga mempunyai klorofil untuk menyerap cahaya bagi menjalankan proses fotosintesis. Okey, manakala kulat dan juga bakteria tumbuh lebih baik dalam keadaan gelap. Pendedahan kepada cahaya ultraungu. Cahaya ultraungu ni cahaya ultraviolet. Cahaya daripada matahari dapat membunuh mikroorganisma. Okey, cahaya ultraungu dapat membunuh mikroorganisma. Okey, faktor yang ketiga, suhu. Suhu 35 hingga suhu 40 darjah Celsius. Itu nampak macam 350 bukan 350. 35 darjah Celsius dan 40 darjah Celsius merupakan suhu optimum bagi pertumbuhan mikroorganisma. Suhu optimum tu apa? Suhu yang paling sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. 35 hingga 40 darjah Celsius. Okey, jika suhu terlalu rendah seperti dalam peti sejuk, ia akan merencatkan pertumbuhan mikroorganisma.
Manakala suhu yang terlalu tinggi akan membunuh mikroorganisma. Okey, kita tengok faktor yang keempat, nilai pH. Nilai pH yang paling sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma ialah nilai pH 7. pH 7 ni merupakan pH yang neutral. Jadi ia paling sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Ada juga mikroorganisma yang dapat hidup dalam persekitaran berasid ataupun beralkali. Dan yang terakhir sekali ialah faktor nutrien. Nutrien ini merupakan makananlah bagi mikroorganisma tersebut. Okey, kadar pertumbuhan mikroorganisma akan meningkat dengan kehadiran nutrien yang cukup. Kadar pertumbuhannya akan terencat kalau tak cukup nutrien, ataupun boleh juga pertumbuhannya akan terencat walaupun dengan kehadiran nutrien, tetapi faktor lain adalah terhad. Contohnya suhunya rendah, nilai pH-nya tidak sesuai, kelembapannya rendah. Ini akan merencatkan pertumbuhan mikroorganisma walaupun nutriennya adalah banyak. Okey? Faham? Boleh cikgu teruskan? Okey. Selepas ini kita akan buat 3 eksperimen. Kita akan jalankan 3 eksperimen yang anak-anak pelajar boleh lakukan di rumah masing-masing dengan menggunakan peralatan yang ada di rumah anda. Kita akan buat simple saja eksperimen. Eksperimen ini merupakan eksperimen menentukan faktor-faktor bagi pertumbuhan mikroorganisma. 3 saja eksperimen yang kita akan buat untuk hari ini. Iaitu yang pertama ialah kelembapan, yang kedua cahaya dan juga yang ketiga adalah suhu. Nilai pH dan juga nutrien ni anak-anak pelajar tak boleh jalankan di rumah dan akan buat di sekolah nanti.